Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Mama turun. Asal dia. Nak turun. Okay. Amat turun dulu, pergi makan. Sekejap. Ambil lima. Okay. Okay, Assalamualaikum. Aku turun. Sekejap, adik duduk dengan Abi. Okay, selamat Hari Raya. Hari ni saya jaga anak saya. Cari sebelum pergi rumah penjaga lah. Ni adik, makan ni dulu. Okay. Anak saya dia suka makan yang ni. Kek batik ni. Okay, tajuk kita hari ni. Meniaga tapi miskin. Tak nampak duit pergi mana. Susahnya nak menabung. Itu pun salah satu cabaran. Cabaran pada diri saya, pada Akmal, kan, pada orang lain kat luar tu yang meniaga. Kebanyakan orang niaga dia sabotaj diri. Macam tu kat saya dulu. Saya buat better way handyman. Kita dapat duit, dapat duit, tapi kita tak nampak duit tu. Kita sabotaj diri, kita ambil duit tu. Kita ambil. Kita buat apa? Kita bukanlah ambil pergi berjudi ke tak. Tapi kita ambil, kita beli barang dapur. Tak salah Kita beli barang dapur, kita beli barang anak-anak minta aiskrim, kita beli aiskrim. Mesti pernah buat. Siapa yang tengok ni mesti dia pernah buat. Dia pergi COD kat orang, dapat 100. Dalam perjalanan nak balik rumah tu, singgah pergi Speedmart. Atau anak kata nak aiskrim, nak keropok. Dia pun ambil 100 tadi, dia pun beli. Lepas tu dia beli di barang diri sendiri. Lepas tu sampai rumah, bila suami tanya mana duit, dah terguna pakai tu. Mesti ada juga macam tu. So hari ni menabung ni tak susah. Tapi kita kena faham berapa tabung sebenarnya kita nak buka. Ini perkongsian saya daripada Cikgu Nasrul daripada Richwork. So dalam kita berniaga, kita jangan sabotaj diri. Macam mana sabotaj tu? Macam saya kata tadi, bila sabotaj diri ni, kita dapat duit. Contoh kita berniaga nasi lemak petang ni, pagi ni dapat 400. Lepas tu kita tak asingkan mana duit modal, mana duit gaji. Kita ambil semua. Time tu lah ada promosi Makeup kan, kita pun beli, habis 400. Duit tak nampak bang. Mana pergi duit? Satu, meniaga penat. Dah lah bangun pukul 4 pagi, masak sambal, masak telur, satu benda pun tak dapat. So dekat sini ada 6 tabung yang kita kena buka kalau kita berniaga ni. Saya nak kongsi lah. First, tabungan kita kena buka adalah Financial Freedom Account. Siapa nak tulis FFA. Tabung kedua tu charity. Yang tabung ketiga education. Tabung keempat necessity. Necessity ni lah tabung. Alamak, bini saya tengok asal rambut Oni macam tu. Kejap, Oni baru bangun tidur. Nanti kita ikat rambut dia. Saya tak pandai ikat rambut anak saya. Saya pandai sikat je. Okey, kemas lah ni. Kemas lah rambut adik. Amal, buat sikat je, Amal. Okey, kat kita. Okey, necessity ni. Necessity tabung ni lah kita nak gunakan. First tabung tu kita nak buat bayar bil api, kita nak bayar hutang, nak beli modal, nak holding modal, nak bayar duit minyak, nak bayar pembekal dalam tabung necessity ni. Lepas tu kita kena ada tabung kelima, iaitu long term saving. Tu for spending. Lepas tu tabung keenam iaitu tabung fund. Tabung fund ni bukannya tabung kita boleh pergi joli katak. Ataupun kita nak pergi tekan nombor tak. Jangan bantu. Tabung fund ni tabung kita nak enjoy macam mana. Contoh kita ada keluarga, hujung minggu ke hujung bulan, kita nak bawa beristirahat ke, kita nak pergi karaoke dengan anak-anak ke, kan. Muhammad pun ada menonton. Okay, Assalamualaikum Muhammad. Ni Mat. Mat boleh guna tabung ni juga Mat. Teknik tabung ni. Okay, tabung fund ni lah. Kita nak buat jamuan ke, kita nak tengok wayang, kita nak pergi main futsal. Contoh kalau hujung minggu kawan-kawan ajak gathering, tabung fund tu lah. So berapa persen saya tengok tabung ni? Dalam 6 tabung ni kita kena simpan, ada persen dia. Kita kena disiplin tu sebab saya kata dengan ejen, dengan dropship saya,
Kalau nak jadi dropship, nak dapatkan 400 sebulan tu, you kena disiplin. Kena disiplin boleh dapat. Jangan kita dapat duit sekali lesap. Ni terutama orang yang tak ada disiplin lah. Macam saya dulu pun macam tu juga. Tapi kita simpan. Okay, macam mana kita nak buat tabung tu? Okay, first tadi tabung financial freedom account. Okay, pecahan dia macam ni. Contoh pendapatan kita dapat 2,000. Okey, nampak ni 2,000. Okey, tabung financial freedom tu kita letak 10%. Syazana pun ada. Assalamualaikum Zana. Lama tak jumpa kau. Okey. Kita tengok contoh kita berniaga, kita dapat keuntungan bulan tu RM2,000. Okey, kita pecahkan tabung tu macam mana? Kita buat tadi financial freedom account tu kita ambil 10%. Okey, daripada RM2,000 tu adalah RM200. Okey, kita asingkan. Kalau tak ada tabung, tak tahu guna tabung, ambil lah botol-botol ke kan, bekas-bekas Tupperware. Sekejap, saya tunjuk sekejap. Jadi sekejap saya tunjuk. Okey, ni contoh tabung. Ni tabung. Tabung ni kita orang simpan RM5. Ni tabung satu. Ini tabung masjid, tabung charity. Tabung charity. Okey, ni tabung anak-anak. Ni satu hari kita orang masukkan RM1 ataupun RM2. Tengok rasa lebih masuk lebih. Ni contoh tabung pakai bukan macam ni. Kan beli cokodak ke apa dia, kita pakai bekas ni. Okey, masuk tadi tabung FFA. Kita pecahkan 10%. So kita ambil amount RM200. Okey, dari RM2,000 tau, ingat RM200 kita simpan. Okey, tabung FFA. Lepas tu tabung charity. Inilah masalah bila orang kata aku nak sumbang berapa ringgit nak sedekah ni, tak tahu, tak ada idea kan. Sebab kita Allah kan aku bagi lebih, bulan ni tak makan. Kalau aku bagi kurang, kan orang kata aku kerekut. So kita ambil charity fund ni, tabung ni 5% daripada 2,000 tadi. Contoh kalau 5,000 kita ambil lah 5%. Kalau 2,000 kita ambil 5%, 100 sebulan. Nampak tak tu? Banyak tak? So tak ada excuse. Nak bagi apa, RM50 ke bagi 100 Nak bagi 100 lebih ke? So kita ambil 5%. Tabung education. Okey, tabung education ni kita simpan lah. Contoh kalau kita nak sambung belajar ke, nak upgrade ilmu kita kan. So inilah duit yang kita dapat pakai. Janganlah kita korek duit tempat lain. Tabung education ni kita ambil 10%, iaitu RM200 juga. Lepas tu tabung, saya kata tu tabung necessity. Ni tabung keperluan, okey. Tabung keperluan ni dia besar, iaitu 55%. 55% daripada 2,000 tu 1,100 kita kena asingkan. Okey. So tabung necessity ni kita nak buat apa? Contoh kita nak bayar rumah, nak bayar expenses, nak bayar kereta, nak beli barang dapur, nak bayar pakaian, perubatan. Jangan lupa musim-musim Covid ni, perubatan. Dan tu kita nak beli vitamin C. Kalau kita tengok Shopee, orang sibuk beli vitamin C, beli suplemen lah kan. So daripada sini 55%. Ingat tu, 55%. So besar amount dia, dekat situ lah kita nak pakai semua. Orang tanya kat mana bayar hutang bang? Kat mana? Daripada tabung necessity ni. Okay, long term saving ataupun LTSS kita ambil 10% juga. So RM200. Lepas tu tabung fund. Tabung fund ni macam saya kata ni, kita nak pergi karaoke, nak buat jamuan, nak belanja mak ayah makan ke kan. Bulan tu contoh dapat rezeki, kita nak keluarkan berapa. So kita tapi tabung fund ni dia ada syarat dia. Kita kena habiskan dia. Bukannya kita habis semua. Kalau ada lebih dalam RM50 ke, kita simpan lah. Tapi sebolehnya habiskan. Sebab tabung fund ni contoh kita nak reward diri kita lah. Pada yang suka ada hobi kan, contoh hobi dia dengan keluarga berkebun. So kita belilah pokok bunga, berkebun. Macam isteri saya, dia suka berkebun. So daripada duit ni lah kita pakai, nak beli tanah ke, nak beli baja ke, lepas tu nak belanja mak ayah kita ke, contoh nak belanja KFC kan. So berapa amount dia? Sama juga 10%, 200. So kita totalkan tadi, tabung FFA, tabung CHA, tabung education, tabung NEC, tabung LTSS, tabung fund, total semua RM2,000. Nampak tak kat situ? So nak menabung tak susah. Cuba buat. Duit gaji pun boleh buat, bukan untuk niaga saja. Kalau cuba buat ni, contoh bulan ni dapat gaji.
Kita ambil average 2,000 tadi kan, gaji. Okay, kita asing kan. Tapi kalau siapa kata kalau kata gaji 10,000 lagi banyak sebenarnya. Macam mana kata? Okey, tabung FFA tu 10% tadi dia dapat simpan 1,000. Okey. Financial Freedom Account ni orang kata nak simpan kat mana? Ni adalah tabung masa hadapan kita. Tabung masa depan. Macam mana? Contoh, kita simpan dalam tabung haji. Okey, kita simpan tabung haji. Contoh kalau ada 1 juta dalam tabung haji, dividen dia 4%, kita hanya makan dividen. Mungkin dalam tu berapa jap? Kita simpan kita kira. 10 juta. Okey. Kita ada 1 juta lah. 1 juta dalam tabung haji 1 juta. Okey, ini 1 juta kita simpan dalam tabung haji ni. Okey, dividen dia bagi 4% kali 4%. Okey, 40,000. Inilah dividen 40,000 kita bagi 12. Setiap bulan kita akan dapat duit cash daripada tabung haji. Dividen tu 3,333. Nampak tak tu tabung masa depan? Kalau kita letak banyak dalam tabung masa depan ni, kita menyimpan tak mustahil kita boleh dapat 1 juta tu. Tapi kalau letak lebih pun boleh. Contoh, kalau tadi kata gaji 10,000 kan, 10,000 ni gaji 10,000 lah. Ataupun bisnes dia untung 10,000. Okey, kita kali 10%. Okey, 1,000 sebulan kita kena simpan. Okey, kali 12. Dah ada 12,000. Nampak tak tu? 12,000 kita letak dalam tabung haji. Letak dalam ASB ke. Ikut tuan-tuan. Tapi saya prefer, saya suka letak dalam tabung haji. Nak buat public mutual pun boleh. Kita nak beranakkan duit kita. Okay, 12,000. Okay, kali 4%. 480 kita dapat. Duit juga tu bang. Dalam setahun kita dapat 480. Okay, contoh. Kita buat 3 tahun, 12,000. Kali 3. Ada 36,000 dalam akaun tabung haji. Kita simpan ni gaji 10,000 ataupun dapat duit 10,000. Kan? Kali dengan 4%. 1,440. Banyak bang, 1,440. Kat situ ikut terpulang tuan-tuan. Dapat 1,040 nak masuk tabung fund pun boleh, ataupun nak masuk dalam tabung necessity tadi tu. Okey, tabung charity tadi itu penting. Dekat situlah kita. Alamak tempat adik. Alamak, adik dah makan biskut habis. Okey. Dekat tabung charity lah kita nak asingkan untuk zakat kita. Kalau ada zakat perniagaan, zakat pendapatan. Dekat tabung charity tu kita menyimpan. Tak banyak pun bang, 5% je. Kalau kata gaji 2,000 tadi, 100 sebulan simpan. Contoh kalau gaji 2,000 kan, 2,000 kali dengan setahun, kali 12. Okey, 24,000. 24,000 berapa persen zakat? Siapa bayar zakat ni saya tahu. 2.5%. Kali 2.5%. 600 bang. 600 je zakat kita kena bayar. So, tadi kalau kita simpan 100 sebulan, 100 sebulan kali 12, 1,200. Tolak 600. Tinggal lagi 600. 600 tu charity kita. Kita nak menyumbang, nak bagi golongan asnaf ke. Saya tahu sekarang ni PKP ramai sangat terkesan kat luar tu. So inilah masanya. Orang kata walaupun PKP kita tetap ada duit nak menyumbang. Tetap ada duit nak bayar zakat. So dalam PKP ni kita kena pandai ambil peluang. Jangan kita kata alamak tak ada duit lah. Nak bagi orang minta kat kita ni, kita kena kut. Padahal pakai kereta bagai nak rak kan, BMW. Kan, tapi orang kata kerak banyak bernasi. Sebab apa? Bermewah tak ukur baju di badan sendiri. Orang kata orang Perak biar pape asal bergaya. Saya bukan orang Perak. Saya orang Johor. Mak saya orang Johor. Biar pape asal bergaya. Kan kalau kita tengok orang-orang muda sekarang ni, masa-masa zaman saya lah, tengok kan, bila je habis je graduate mesti nak pakai kereta H. Lepas tu pening kepala bila dah kahwin tak ada duit. Mulalah kau buat Grab lah. Buat itulah saya bukan cakap buat Grab salah tapi sebab apa? Sebab tak ada tabungan. Orang kata nak beli sesuatu barang tu acu di badan sendiri, kena berkira-kira, kena buat tabung. Ni tips tau, tabung. Kalau gagal buat tabung ni kan, meniaga bagai nak gila tapi duit tak nampak. Payah bang. Okey.
Itu saja saya nak share. So siapa rasa macam ilmu ni bermanfaat, tulis. Boleh tengok balik video saya ulang-ulang. Tengok macam mana konsep tabung tu. Ingat ada 6 tabung kita kena sediakan. Saya pun dalam proses belajar, saya share apa ilmu yang saya belajar. So nak buat tabung tak susah. Pakai bekas balang kuih raya pun boleh. Bekas balang kuih raya macam ni. Cing cing cing. Letaklah berapa. Sekarang ni orang suka gila. Wah saya dia gila simpan duit RM5. Dia suka simpan duit RM5. Buatlah. So yang paling penting, bila kita ada tabungan ni, kita tak ada rasa macam mana tak cukup duit. Sebab kita dah asingkan. So bila kita dah asingkan tabung-tabung kita, duit-duit kita ni, so kita akan berbelanja ikut kemampuan kita. Faham tak? Kalau kita tak asingkan, semua satu bulan ni kita nak belasah, nak beli semua kan. Contoh tabung fund tu kan. Contoh kita nak macam saya minat main drone kan. Saya nak beli drone. Bulan ni tiba-tiba datang offer. Kalau saya tak buat tabung tu, rasanya saya usik tak tabung lain. Confirm saya akan usik tabung lain sebab saya nak memenuhi kehendak saya. Kita kena faham kehendak dengan keperluan. Cuba kita buat contoh, kalau kita nak menabung beli drone tu, harga dia dah lebih kurang dalam 2,000 kan. So kita buat tabungan kita. Kita mana nak ambil duit tabung tu? Daripada tabung necessity tu lah, kita boleh split kan. Daripada tabung tu mungkin RM20 sehari ke, RM20 sebulan ke, ikut kemampuan masing-masing untuk menyimpan. Contoh, saya ada sahabat saya nak promote saya YL, Young Living. Kita tengok memang menarik YL tu, harga dia RM500. So takkan saya nak keluarkan, saya nak beli utama benda tu dulu, nak belikan YL tu, sedangkan saya tak asingkan tabung lagi saya. So nanti bila cukup bulan tak cukup duit lah. Ingat, paling penting sekali, bila kita dapat duit gaji, kita reward diri kita sendiri dulu. Jangan bayar hutang. Bukan tak boleh bayar hutang, boleh bayar hutang, tapi bayar reward diri sendiri dulu. Sebab kita bekerja kan, berniaga penat-penat ni, berniaga bagai nak gerak, bangun pukul 4 pagi, nak masak sambal, nak masak goreng telur kan. Dapat gaji kita pergi bayar hutang dulu. Tak, jangan, reward diri sendiri dulu. Macam mana nak reward diri sendiri? Contoh, tak mahal pun. Contoh, kalau kita setiap kejayaan yang kita kecapi setiap hari, kita kena reward diri kita. Contoh, macam hari ni kita berjaya dapat jual nasi lemak 400 bungkus. So kita reward diri kita. Mungkin kita boleh beli aiskrim ke, ataupun kita boleh beli set alat tulis ke untuk kita menulis. Nak tulis lah, keluar masuk ke, itu reward. Benda yang menyorokkan kita, yang tidak melampaui batas kewangan kita. Benda yang sekecil. Kadang-kadang contoh macam saya kan, dengan Akmal kan, macam saya suka reward diri saya apa. Bila saya berjaya tu, saya suka beli, orang kata kereta Hot Wheel kecil-kecil yang RM9 tu kan. Saya suka beli benda tu. Saya beli kereta Hot Wheel tu, saya simpan. Reward diri sini, tapi kereta tu tak lama dapat dekat Amar ambil. Tak apa, janji kita dah reward, seronok lah dapat beli tu kan. Nampak tak? Macam Akmal, dia reward diri dia suka beli, dia kata dia nak beli baju Sabela. Dia belilah, reward diri sendiri. RM50 bang. Janganlah kita beli yang beratus-ratus. Dah lah, simpanan tak ada, tabung tak ada, kau reward diri kau benda yang berapu-rapu. Lepas tu tak, lepas tu nak bayar hutang dah tak cukup. Kau dah cuik-cuik daripada tabung-tabung tu. Tak boleh tak? Setakat kita belanja aiskrim pun, kita dah reward diri sendiri. Yang penting kita kena reward diri sendiri. Sebab kalau kita tak reward diri kita sendiri, kita zalim pada diri kita sendiri. Ingat Allah kata, orang yang zalim pada diri sendiri berdosa. Bukannya kita zalim pada orang, tapi zalim pada diri sendiri. Contoh, kita dah kerja penat ke, kita dah penat dah ni, tapi kita zalim, kita tak reward diri kita sendiri. Kita tak ucapkan tahniah, syabas Asfa, syabas siapa, Auni, anda berjaya hari ni. Kita cakap hari-hari dengan diri kita. Okay, kalau ada kemampuan lebih kan, kalau contoh lah, setiap bulan kita boleh buat 10,000 kan, tabung fund tu kita dapat simpan 1,000, mungkin kita boleh beli kereta baru kan. Tu reward diri sendiri lah. Kalau kita tengok dekat TikTok, kita tengok dekat Insta kan, kita tengok orang dia beli kereta mewah, itu reward diri sendiri dia, sebab dia dah berjaya. So kita yang tengok, janganlah sakit hati. Kita kena usaha lah macam mana nak dapat macam tu. Ni tak, bila orang tu letak benda tu, letak video tu, kita kutuk, kita kecam dia. Alah,
belagak, menunjuk-nunjuk, tak bang. Itu adalah dia reward diri dia sendiri cara dia gitu. Tapi kalau kita tak nak buat tu, kita pulang lah kan. Kita mungkin kita boleh beli tapi tak buat video. Tapi kita kongsikan keseronokan tu dengan adik-beradik kita, dengan anak-anak kita. Siapa tak seronok bang dapat kereta baru, kereta yang selesa, boleh bawa mak ayah, boleh bawa adik-beradik jalan sekali. Kan seronok. Kalau orang perempuan saya tahu dia suka gelang emas. Belilah gelang emas kan. Macam itu hari wan saya minta apa ketum, apa tu, cincin daun ketum. Saya kata yalah, tak apalah, kita reward dia sebab dia penat kan. Kita hadiahkan dia cincin daun ketum. Saya pun tak saya ada dengar kat office orang kata, dia orang kata daun ketum. Saya kata, "Uish, makcik ni agak-agak lah makan daun ketum." Rupanya cincin daun ketum. Dia pergilah dengan mak saya, dengan kakak saya beli cincin daun ketum. Tu saya tengok mana rupa daun ketum tu. Dia tunjuk, oh macam ni saya tengok. Mak ada rupa daun ketum. Ada rupa daun ketum ke? Orang kata, itulah reward diri sendiri. Kan, kalau suka beli kasut, belilah kasut. Kalau suka beli baju, beli baju. Kalau nak reward anak pun boleh. Kan, tak semestinya kita kena beli barang yang besar. Okey, ingat ada 6 jenis tabung tadi tu. Kena buat. Jangan tak buat. Okey, saya ulang baliklah tabung tadi kan. Takut ada terpakai. Tabung pertama itu kita kena buat financial freedom account, tabung charity, tabung education, tabung necessity, tabung keperluan, long term saving, lepas tu fund. Okey, long term saving ni kita boleh long term saving ni saya nak sentuh sikit. Contoh anda nak buat korban tahun ni raya haji kan. Long term saving ni tadi saya kata 10%, 200 sebulan. Okey, daripada duit kalau kita nak buat korban sebenarnya cik tu biarkan panjang alamak. Kak Ya tak reti ikat rambut dia, Kak Ya. Orang tak reti. Orang tahu sikat je. Kadang-kadang mak gelak orang ikat rambut dia. Dia peneman. Kita balik tabung long term saving tu kan. Di sinilah kalau kita nak buat korban, contoh 200 bulan kita simpan kan. Saya satu bahagian lembu contoh 700. 3 bulan kita dah dapat 600 dah. Tambah lagi sebulan lagi dah dapat cukup 100. Dekat situ tak ada alasan kita kata aku tak boleh buat korban. Aku tak ada kewangan, aku tak cukup. Belum sampai masanya. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz, aku tidak ada duit untuk berkorban. Jangan. Kita niatkan dulu. Niat. Yang penting niat. Contoh tahun ni aku niat nak korban. So ambil tadi long term service tu 10% tu kita simpan pada gaji kita. InsyaAllah cukup. Macam tahun ni saya dengan Akmal nak kita orang cadang nak buat korban dekat Johor, dekat kampung bapak mertua. Tapi tak boleh, tapi duit tu kita simpan, kita tak curi guna. Jangan sabotaj. Yang penting jangan sabotaj. Simpan duit tu 700, simpan. Tahun depan kita simpan 700, dapat 1400. Kita boleh ambil 2 bahagian. Nampak tak tu? Kita dapat 2 bahagian. Satu bahagian 700, satu ekor lembu 7 bahagian. So kita ambil 2 bahagian, aku ambil 2 bahagian, dan 4 bahagian. 3 bahagian kita buka lah pada sama-sama. Tapi alhamdulillah tahun ni mak saya dengan ayah saya dia korban dekat Kemboja. Tapi saya kata tak nak lah. Tahun ni saya nak simpan dulu duit tu. Saya nak gandakan tahun depan dengan Akmal. Kak yang gelap. Adik tu Mak Uda tu Dia makan comot, dia makan ni. Dia makan ni kek batik. Ini kek batik terakhir. Alamak dah koyak ni buat. Tak sangka alhamdulillah rezeki orang kata. Sebelum raya haji tu selalu kita orang buat memang ada lebih, tapi ngam-ngam itu habis semua. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Ni jangan lupa bersyukur. Rezeki Allah bagi kita kena syukur. So ni tip tabungan. Siapa nak ikut boleh ikut. Siapa kata rasa macam berat, tu terpulang pada diri sendiri masing-masing. Sebab kalau anda gagal menabung, anda jodi zakat, sama juga macam anda membazir kan. Fikirkan anak-anak, fikirkan isteri. Macam mana tadi saya buat cerita pasal pengorbanan. Kita tengok, kita memang ramai orang tertekan, ramai orang terkesan bila PKP. Kalau kita tengok berita, kita dengar banyak orang bunuh diri. Terlampau banyak orang bunuh sebab tekanan. Tekanan sebab apa? Hutang, kena buang kerja kan.
Lepas tu tak boleh cari kerja yang mana makan gaji hari, tak boleh bekerja. So kita kena itulah pengorbanan yang kita buat. Macam mana? Kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita bangkit, bangun daripada kegagalan. Kalau kita masih kekal pada tempat yang sama, kita kata PKP aku tak boleh berniaga, PKP aku terpaksa tutup kedai, jangan putus asa. Setiap ujian yang Allah bagi ada jalan keluarnya. Allah tak akan uji sesuatu umat tu dan tidak melebihi kemampuan dia. Kena yakin. Kamalul yakin. Kita kena yakin dengan Allah. Jangan kita ada rasa negatif. Kita rasa kita putus asa. Tapi ingat, bila kita nak putus asa, setiap pagi kita bangun, kita tengok muka anak kita. Kita tengok muka isteri kita. Kita tengok mak ayah kita. Kita telefon. Dia orang menaruh harapan. Kat kita. Macam ayah saya Abah selalu pesan. Ni Abah pesan. Abah sebab saya bulan lepas masa tu kereta Abah rosak. So kita ada spend masa berdua dalam kereta. Kita borak dengan Abah. Ni Abah luar perasaan. Abah kata Abah risau. Abah risau kalau Abah tak ada umur. Abah risau. Abah kata Abah tak ada umur. Abah risau Along. Abah risau Ijat. Abah risau Mak. Yang paling utama sekali Abah risau Along. Sebab kakak saya sakit. Kakak saya baru elok kencing manis. So Abah risau kakak saya ibu tunggal. Okey, kakak saya ni ibu tunggal. Bapak saya risau pada kakak saya. So tanggungjawab saya cakap dengan bini saya, kakak saya ni tanggungjawab saya. Anak buah dia tu tanggungjawab saya. So saya bangkit. Saya kata dengan bini saya, walaupun saya bekerja, saya tak boleh bekerja. Sebab animan saya tak berjalan. Saya ingat pesan Dok, saya kata mulakan apa di tangan. So saya mulakan, saya support bini saya mulakan KYC. Tapi alhamdulillah, izin Allah benda ni jadi. Alhamdulillah. So setiap siapa yang nak putus asa, nak bunuh diri ke apa, jangan. Kita tengok muka anak kita, tengok muka mak ayah kita, kita ingat. Kita rasa kita ada Allah, kita berpegang pada Allah. Jangan kita rasa ambil jalan shortcut bunuh diri. Kalau kita bunuh diri, kita tak dapat apa. Kita meninggalkan beban pada anak bini kita, pada mak ayah kita. Kita tinggalkan, orang kata menconteng arang di muka. Tak apa kita bunuh diri, mak ayah kita malu. Kena kecam, apa anak kau bunuh diri, silap hutang anak kau bunuh diri. Lama-lama mak ayah kita tu tertekan tau. Orang tua ni kita jangan, bila dia tertekan, silap-silap dia pun boleh pressure. Silap-silap dia pun mengikuti langkah kita. Siapa terlampau tertekan, malu dengan jiran-jiran. Okay, itu pesan saya. Okay, Kak Yan kat Penang, terima kasih. InsyaAllah ada rezeki habis PKP memang nak ke sana. Teringin nak bawa ni jalan-jalan sana dengan Amar. Kita orang tak pernah sampai Penang lagi dengan budak kecil. Okay, so selamat menabung. Dalam setiap hidup ada cabaran dan dugaan. Tak ada orang yang hidup Allah tak uji. Allah uji tu sebab Allah sayang kat kita. So setiap orang lain-lain ujian dia dan lain-lain cabaran dia. Jangan lupa marketing dengan Allah dalam berniaga kan. Jangan lupa kita sibuk marketing dengan orang, kita lupa marketing dengan Allah. Bangun, ubahlah sikap, ubahlah perangai. Kalau boleh kita biasa bangun subuh gajah, bangunlah pukul 6 pagi. Bangunlah pukul 5.30 pagi, bangunlah tahajud. Ni saya selalu ingat pasal Abah selalu cakap. Tapi saya tak, masa tu kita leka tak buat. Abah selalu pesan bangun tahajud, bangun tengah malam. Alhamdulillah saya buat, saya konsisten buat. Kita buat. Dia punya aura tu positif tu lain. Kita akan rasa setiap pagi kalau kita bangun awal tu, kita rasa macam bertenaga, sangat bertenaga. Kita ada otak kita fresh, kita tahu nak buat apa, kita tahu nak buat apa. Betul arwah Pak Long yang pesan. Bila saya sebut arwah Pak Long ni, saya teringat arwah Pak Long sebelum dia meninggal. Saya selalu ajak apa pelan sikit Mak, TV Mak. Abang pelan tak? Pelan sikit Mak. Pelan. Arwah Pak Long selalu saya ingat sebelum arwah Pak Long meninggal, arwah Pak Long sakit kat Shcam. Saya masuk, saya mengaji. Abang kata pergilah ngaji kat arwah Pak Long. Saya ngaji. Lepas tu Mak Long telefon, Pak Long sakit, Pak Long dah sakit. Pak Long kata nak abang mengaji. Saya datang. Daripada buat kerja saya datang. Pak Long dengan Mak Long Kak Ya ni jaga saya kecil-kecil. Kenapa ni?
Kan? Saya membesar dengan arwah Pak Long, dengan Mak Long, dengan Kak Ya. Itu saya tahu. Saya rasa saya dapat mengaji untuk kaitan hari untuk arwah Pak Long saya pun saya dah seronok lah. Okey. Itu saja malam ni, itu saja pagi ni. Terima kasih yang menonton, dan tips ni boleh amalkan. Tip menabung. Jangan cakap menabung nak berniaga, tak. Duit gaji kita asingkan untuk menabung. Itu saja daripada saya, founder Krabby Cake Batik. InsyaAllah minggu ni kita akan buka order. Siapa nak masuk order boleh order. Boleh tengok dekat page, boleh lawat dekat page tengok produk-produk kita lah. Okey, Assalamualaikum. Dan semoga ilmu yang saya share ni bermanfaat dan boleh diamalkan. Kongsi dengan anak-anak. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih pada yang menonton. Terima kasih Kak Ya. Terima kasih Kak Mas. Terima kasih Zana. Terima kasih Mat. Okey, Assalamualaikum.